Bismillahirrahmanirrahim. Sesetengah pihak beranggapan percanggahan fakta berlaku dalam ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang peringkat-peringkat penciptaan Adam AS. Kata mereka, sekejap dikata Nabi Adam dicipta dari tanah biasa, kemudian didakwa dicipta dari tanah lembap, dan ada pula dikata dicipta dari tanah kering. Jadi, mereka anggap percanggahan fakta telah berlaku dalam Al-Quran. Hakikatnya, percanggahan fakta sama sekali tidak berlaku dalam Al-Quran. Sebaliknya, fakta-fakta Al-Quran boleh difahami mengikut kaedah yang muktabar dalam ilmu pentafsiran. Dalam isu penciptaan Nabi Adam AS, para pengkaji tafsir seperti Dr. Salah Al-Khalidi, Syekh Sayyid At-Tantawi dan ramai lagi para ilmuwan telah menyusun peringkat penciptaan Adam seperti berikut. Peringkat pertama iaitu At-Turab, tanah yang diambil dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 59 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama dengan kejadian Nabi Adam. Allah telah mencipta Adam dari tanah lalu berfirman, jadilah engkau, maka jadilah ia. Peringkat kedua iaitu At-Tin, tanah yang lembap kerana dicampurkan dengan air. Allah berfirman dalam ayat 71 surah Sad, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin." Ingatlah bahawa peristiwa ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari At-Tin, iaitu tanah yang dicampur dengan air. Ayat ini menunjukkan setelah unsur tanah dikumpulkan, Allah mencampurkan tanah tersebut dengan air. Di peringkat yang ketiga iaitu tin lazib, tanah liat yang boleh dibentuk-bentuk. Dalam hal ini Allah berfirman dalam ayat 11 surah As-Saffat, "Inna khalaqnahum min tinin lazib." Sesungguhnya kami ciptakan mereka, yakni manusia, berasal dari tanah liat. Di peringkat ini tanah tersebut telah sebati dengan air dan mula menjadi tanah liat yang boleh dibentuk mengikut acuan tertentu. Peringkat keempat iaitu salsal dan hama'in masnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 26 surah Al-Hijr, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari tanah yang kering dan dari tanah hitam yang berubah warna dan baunya. Kalimah salsal bermaksud tanah yang sudah kering yang boleh mengeluarkan bunyi jika diketuk. Manakala perkataan hama' berarti tanah hitam yang berbau. Manakala perkataan masnun pula berarti yang mengalami perubahan. Ini bermaksud setelah peringkat tanah liat, tanah tersebut menjadi kering dan mengalami perubahan pada warna dan baunya. Pada peringkat itulah disebut sebagai salsalin hama'in masnun. Peringkat yang kelima iaitu salsal kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 14 surah Ar-Rahman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Dia telah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Ini peringkat terakhir penciptaan Adam sebelum ruh disatukan dengan jasad. Dalam ayat ini, jasad Nabi Adam ditamsilkan seperti bekas tembikar untuk menggambarkan ia sudah kering dan kukuh serta sedia ditiupkan ruh ke dalamnya. Demikianlah, saudara-saudari sekalian, 5 nota yang disusun oleh para ulama dalam memahami proses kejadian Adam AS. Jelas sekali, tiada percanggahan dalam Al-Quran. Malah, kelainan nama-nama tanah yang disebutkan menggambarkan tahap kejadian Adam sebelum ia menjadi manusia yang sempurna. Jika terdapat kekeliruan terhadap Al-Quran, kita hendaklah mencari jawapannya dengan merujuk kepada sumber-sumber yang muktabar dan juga pentafsiran dari ahlinya agar kefahaman kita sentiasa terpimpin dan akan mendapat hidayah dari Allah. Semoga Allah memberikan kefahaman yang jelas dan benar kepada kita semua.